Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk 3.3 dan 3.4. Pertama sekali 3.3 yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey. Raja Perlembagaan merupakan sebahagian daripada pentadbiran negara apabila Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf kedudukan dan peranan institusi beraja. Institusi beraja yang terdiri daripada institusi Majlis Raja-Raja, institusi beraja di negeri-negeri dan institusi yang di-Pertuan Agong pada peringkat persekutuan. Okey, pada sekarang kita akan masuk satu persatu. Yang pertama sekali, institusi yang di-Pertuan Agong. Kita fahamkan satu persatu. Okey. Jawatan yang di-Pertuan Agong ini muncul ataupun diwujudkan selepas negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Okey. Ia ada 4 poin. Yang pertama, diwujudkan pada tahun 1957. Yang kedua, yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri. 9 buah negeri itu dalam persekutuan, iaitu Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Okay. Poin yang ketiga ialah pemilihan yang di-Pertuan Agong dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja. Okay. Menurut kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan-Peraturan Majlis Raja-Raja. Maknanya institusi yang di-Pertuan Agong ni, cara pemilihan ia mengikut panduan-panduan yang telah ditetapkan. Okey. Poin yang keempat ialah seiring dengan kewujudan jawatan yang di-Pertuan Agong, turut diperkenalkan jawatan timbalan yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Okey, kita rujuk muka surat 46 diberi di sini senarai seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang pertama hingga ke-16. Boleh rujuk sama-sama. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada kedudukan yang di-Pertuan Agong. Kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara termaktub dalam Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Sebagai Ketua Utama Negara yang di-Pertuan Agong menjadi punca kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. Okey, kita seperti yang kita belajar daripada bab institusi yang di-Pertuan Agong. Agong ni dia termaktub sebagai Ketua Utama Negara termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, kita sama-sama rujuk muka surat 47 buku teks. Kita baca Perlembagaan Persekutuan. Okey. Perlembagaan Persekutuan bahagian 4 Persekutuan. Bab 1 Ketua Utama Negara. Perkara 32. Ketua Utama Negara bagi Persekutuan dan isterinya. Yang pertama, maka hendaklah ada seorang Ketua Utama Negara bagi Persekutuan digelar yang di-Pertuan Agong, yang hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang di dalam persekutuan dan yang tidak boleh dikenakan apa-apa jua pun prosiding dalam mana-mana mahkamah kecuali di dalam mahkamah khas yang ditubuhkan di bawah bahagian 15. Yang kedua, isteri yang di-Pertuan Agong, iaitu digelar Raja Permaisuri Agong, hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang lain di dalam persekutuan selepas yang di-Pertuan Agong. Yang ketiga, yang di-Pertuan Agong hendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Raja bagi tempoh 5 tahun, tetapi boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatannya melalui surat yang ditandatangani sendiri olehnya yang ditujukan kepada Majlis Raja-Raja, atau boleh dipecat daripada jawatannya oleh Majlis Raja-Raja, dan hendaklah berhenti memegang jawatan apabila terhenti menjadi raja. Okey, berikut merupakan
Perkara 32, Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan kedudukan Yang di-Pertuan Agong. Okey, seterusnya kita masuk kepada keutamaan kedudukan dalam persekutuan. Yang pertama, di-Pertuan Agong. Yang kedua, Raja Permaisuri Agong. Yang ketiga, Raja-Raja dan Pemangku Raja. Yang keempat, Yang di-Pertua bagi negeri-negeri. Yang kelima, bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada Kerajaan Persekutuan. Yang keenam, Perdana Menteri. Yang ketujuh, Timbalan Perdana Menteri. Okey. Berikut kesimpulannya adalah institusi beraja merupakan penaung rakyat melangkaui semua aspek, iaitu agama, bangsa, budaya dan fahaman politik. Yang di-Pertuan Agong ni ia bertindak mengikut atas nasihat Ahli Jemaah Menteri. Kuasa Yang di-Pertuan Agong pertama ialah melantik Perdana Menteri dan Ahli Jemaah Menteri. Yang di-Pertuan Agong ni akan melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang bagi baginda mendapat kepercayaan penuh dalam kalangan Dewan Rakyat untuk menjadi Perdana Menteri. Selepas itu, Yang di-Pertuan Agong ni boleh melantik menteri-menteri yang lain dalam kabinet, tetapi atas nasihat Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong yang kedua ialah Yang di-Pertuan Agong ni boleh melantik jawatan-jawatan penting dalam negara. Antaranya ialah Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara. Yang di-Pertuan Agong juga boleh melantik Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah Ahli Majlis Angkatan Tentera. Kuasa Yang di-Pertuan Agong yang ketiga ialah dalam bidang ketenteraan. Yang di-Pertuan Agong ni merupakan pemerintah tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia. Baginda ni dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera yang bertanggungjawab di bawah kuasa baginda bagi pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera. Kuasa terakhir Yang di-Pertuan Agong dalam bidang kuasa eksekutif ialah diplomatik. Yang di-Pertuan Agong ni melantik diplomat Malaysia ke luar negara, dan baginda juga menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka menjalankan tugas di Malaysia. Yang pertama ialah kuasa perundangan. Yang di-Pertuan Agong memperkenankan sesuatu rang undang-undang yang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang kedua ialah persidangan parlimen. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memanggil parlimen bersidang. Baginda juga berkuasa memberhentikan dan membubarkan parlimen. Yang ketiga ialah agama. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam di negeri baginda sendiri, wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Ketua agama Islam di negeri-negeri lain ialah Sultan atau Raja yang memerintah di negeri masing-masing. Yang keempat ialah hak dan keistimewaan. Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sarawak dan Sabah. Baginda juga bertanggungjawab melindungi kepentingan sah kaum lain di Malaysia. Dan yang kelima, pengistirahan darurat. Yang di-Pertuan Agong boleh membuat pengistirahan darurat. Pengistirahan darurat dibuat setelah baginda memastikan kebenaran wujudnya keadaan yang mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara. Seterusnya adalah kuasa kehakiman. Yang di-Pertuan Agong melantik Hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Hakim Mahkamah Atasan terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi. Yang terakhir ialah kuasa pengampunan. Dalam hal jenayah di wilayah Persekutuan, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Baginda akan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan.
Baginda berkuasa mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Seterusnya, kita masuk kepada 3.4. Amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Seperti yang kita tahu, demokrasi berparlimen diterima sebagai sistem pentadbiran negara. Ciri demokrasi seperti amalan pilihan raya, jaminan kepada kebebasan asasi serta pembahagian kuasa pada peringkat persekutuan dan negeri dinyatakan secara jelas dalam perlembagaan persekutuan. Okey, kita masuk yang pertama, amalan pilihan raya. Pilihan raya ialah elemen penting yang menandakan wujudnya amalan demokrasi di negara kita. Pada asasnya, pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 5 tahun. Pilihan raya diadakan sejak negara kita mencapai kemerdekaan lagi, bagi membuktikan amalan demokrasi dilaksanakan di negara kita sehingga hari ini. Kita tengok contoh gambar dalam buku tab muka surat 50. Antara parti politik yang terlibat dalam pilihan raya bagi memperoleh mandat daripada rakyat untuk memerintah. Berikut adalah logo-logo parti politik di Malaysia. Seterusnya, kempen pilihan raya membolehkan rakyat mengenali calon dan memahami manifesto parti yang bertanding. Maknanya sebelum pilihan raya ni ada kempen pilihan raya di mana rakyat ni akan berkumpul bagi menaikkan semangat mereka untuk mengundi bagi wakil rakyat yang dipilih mereka, saling mengenali dan saling berkenalan antara satu sama lain lah. Seterusnya, rakyat memastikan nama daftar pemilih sebelum mengundi. Sebelum mengundi, semakan daftar pemilih diadakan bagi kelancaran proses mengundi. Seterusnya, undian dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telus dan sistematik. Maknanya mengundi ni bukannya diuruskan oleh individu ataupun kumpulan-kumpulan yang tidak boleh dipercayai, tetapi dikawal oleh SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Seterusnya, undi ialah rahsia dan merupakan bukti kesahihan kerajaan yang dipilih rakyat. Okey. Sebagai rakyat dalam sebuah negara demokrasi, kita sewajarnya memahami kepentingan dalam pilihan raya yang memberikan mandat untuk membentuk kerajaan. Warga negara yang layak mengundi perlu menunaikan hak dan tanggungjawab melalui pilihan raya untuk memilih pemimpin berwibawa bagi mencorakkan pemerintahan demi kemakmuran negara. Kesimpulannya, kerajaan itu dibentuk daripada rakyatnya sendiri. Bagaimana rakyat itu memilih wakil rakyat untuk mentadbir negara, begitulah hasilnya. Kalau baik, baiklah. Kalau tidak baik, tidak baiklah. Informasi. Seperti gambar informasi tersebut, ada poster "Jom Kita Mengundi" yang dikeluarkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia untuk menggalakkan orang ramai menunaikan tanggungjawab mengundi. Antara cara kerajaan untuk menggalakkan rakyat untuk mengundi adalah melalui poster. Okey, lebih sini. Seterusnya kita masuk kepada kebebasan asasi. Kebebasan asasi atau hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Perlembagaan Persekutuan menggariskan peruntukan berkaitan dengan kebebasan asasi. Antaranya termasuklah kebebasan diri, kebebasan beragama, hak berkenaan dengan pendidikan serta kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Okey, kita tengok contoh-contohnya. Kebebasan asasi berdasarkan Perlembagaan
persekutuan. Ada 4. Okey, yang pertama, kebebasan diri. Okey. Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Okey. Seterusnya, kebebasan beragama. Islam adalah agama persekutuan. Okey, seperti yang kita tahu ya. Penganut agama lain boleh mengamalkan agama masing-masing. Maksudnya tiada masalah pun. Hak berkenaan dengan pendidikan pula. Ya, tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama, ras, keturunan atau tempat lahir. Maknanya pendidikan ni tidak berlaku rasis lah, berlaku cela-mencela. Maknanya ada hak-hak yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Setiap warga negara berhak kepada kebebasan bersuara, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Okey. Kebebasan asasi yang diperuntukkan dalam perlembagaan tidak bersifat mutlak, tetapi tertakluk pada sekatan yang ditentukan oleh undang-undang yang digubal oleh Parlimen Malaysia. Sekatan tersebut bertujuan memastikan ketenteraman dan kesejahteraan awam terjamin dalam masyarakat yang demokratik. Maknanya ada hak ni untuk menjaga kemaslahatan antara kerajaan dan rakyat. Bukan saja-saja ada perlembagaan. Seterusnya adalah pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Ia diamalkan sejak negara mencapai kemerdekaan. Kuasa ini dibahagi kepada 3 badan, iaitu Badan Perundangan, Legislatif, Badan Eksekutif iaitu Pelaksana dan Kehakiman, Judisiari. Kuasa badan tersebut ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan. Manakala Ketua Utama Negara iaitu Yang di-Pertuan Agong merupakan punca kuasa kepada 3 badan ini. Yang terlibat dalam pentadbiran persekutuan adalah Majlis Raja-Raja, Badan Perundangan iaitu Parlimen dan terbahagi kepada 2 iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat, Badan Eksekutif iaitu Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan Kementerian, dan Badan Kehakiman iaitu Ketua Hakim Negara, Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan. Pada bulan September 1959, persidangan pertama Parlimen Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj mengetuai Kabinet Jemaah Menteri selepas merdeka. Seterusnya adalah Badan Perundangan. Ia berfungsi untuk mengubal undang-undang. Badan Perundangan pada peringkat Kerajaan Persekutuan dikenali sebagai Parlimen, manakala Badan Perundangan pada peringkat Kerajaan Negeri dikenali sebagai Dewan Undangan Negeri iaitu DUN. Parlimen merupakan badan perundangan tertinggi di Malaysia. Ia terdiri daripada 3 komponen iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Parlimen merupakan lambang demokrasi dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Ia berkuasa untuk mengubal undang-undang dan juga boleh membuat pindaan undang-undang persekutuan sedia ada, menyemak dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan sistem cukai yang baharu. Antara lokasi yang terdapat dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat adalah Dewan Negara atau Senat dan Dewan Rakyat atau Perwakilan. Dewan Negara atau Senat merupakan dewan tertinggi dalam sistem perundangan negara. Ia juga untuk membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan lebih teliti. Manakala Dewan Rakyat atau Perwakilan yang dewannya yang ahlinya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya dan mengubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Dewan Undangan Negeri iaitu DUN terdapat di setiap negeri kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, kerana ketiga-tiga wilayah tersebut hanya terdapat parlimen. Dewan ini terdiri daripada Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri selaku Ketua Negeri, Speaker Dewan dan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) yang dipilih melalui pilihan raya peringkat negeri. DUN berfungsi untuk mengubal undang-undang bagi negeri masing-masing. Seterusnya ialah Badan Eksekutif. Badan Eksekutif ini terbagi pada 2. Yang pertama Jemaah Menteri dan yang kedua ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Badan Eksekutif ni ialah badan pemerintah yang melaksanakan kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan Persekutuan. Jemaah Menteri ni pula ialah
Badan Eksekutif peringkat Kerajaan Persekutuan. Manakala Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ini pula ialah badan eksekutif peringkat kerajaan negeri. Yang pertama saya nak terangkan tentang Jemaah Menteri, iaitu dalam kurungan Kabinet. Jemaah Menteri ini terdiri daripada Perdana Menteri dan Menteri seperti Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan dan Menteri Kesihatan. Tugas utama Jemaah Menteri ini ialah menggubal dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Perdana Menteri mengetuai Jemaah Menteri, memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran pada Kerajaan Persekutuan. Menteri ini mengetuai kementerian untuk melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri. Anggota Jemaah Menteri pula berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama kolektif kepada Parlimen. Setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri. Sekiranya seseorang menteri itu tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah meletakkan jawatan sebagai ahli Jemaah Menteri. Yang kedua pula ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pada peringkat negeri, kuasa eksekutif terletak pada Sultan atau Raja atau yang di-Pertua Negeri. Bagi negeri di Semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif ini dilaksanakan oleh Majlis Kerajaan Negeri ataupun EXCO, iaitu Executive Council. Di Sarawak dan Sabah, badan eksekutif negeri dikenakan sebagai Kabinet Negeri. Seseorang hakim ini mestilah bebas daripada pengaruh politik bagi memastikan badan kehakiman sebagai institusi keadilan. Hal ini dapat menjamin integriti badan kehakiman sebagai badan yang bertanggungjawab menjamin keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat. Sebagai individu yang mempunyai hak yang dijamin oleh perlembagaan, kita sewajarnya memahami kepentingan menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang seperti yang ditulis pada Rukun Negara.